Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih di atas kehadiran semua penonton untuk siri ke-6 Bicara Piagam pada hari ini. Dan sebelum kita mulakan program pada malam ini, ingin saya maklumkan dengan maaf bahawa salah seorang panelis kita yang sepatutnya bersama dengan kita untuk meraihkan program ini pada malam ini tidak dapat hadir di atas sebab-sebab tertentu, iaitu Datuk Reza Hassan. Dan insyaAllah kita akan berusaha untuk menjemputnya pada siri-siri yang akan datang. Nah, kita bertuah juga pada malam ini Piagam Rakyat dan Bicara Piagam bertuah bersama dengan kita. Ada tetamu khas yang kita dapat meluangkan masa untuk bersama kita, iaitu seorang wakil rakyat yang disegani dan dihormati, yang berhormat Siwaras Wakil Rasayah, iaitu Wakil Rakyat Sungai Buloh. Saya jemput beliau untuk menyertai kita sekarang. Terima kasih Saudara Hanif, dan saya ucap terima kasihlah atas jemputan yang diberi oleh Piagam Rakyat kepada saya bersama dengan dalam diskusi pada malam ini, dan salam sejahtera kepada semua penonton yang mengikuti kita sekarang. Terima kasih Saudara Siwa. Nah, pertama sekali Saudara Siwa, kita berada di ambang PRN Melaka. Saya rasa dalam lebih kurang 12 jam lagi, para pengundi seramai lebih kurang 500,000 orang rakyat Malaysia di Melaka akan turun ke tempat mengundi masing-masing dengan izin Allah untuk mengundi PRN ke-15. Secara awalan, Saudara Siwa, apakah pandangan Saudara Siwa tentang pengadaan PRN Melaka yang akan berlangsung esok? Silakan, Saudara. Ya, soalan yang sangat penting juga. Kenapa tiba-tiba kita ada PRN di Melaka? Apakah puncanya? Dan mungkin apa yang berlaku di Melaka adalah satu mikrokosm atau sebahagian kecil fenomena yang juga telah berlaku di peringkat kebangsaan, iaitu politik gabungan, politik ataupun dalam bahasa orang putih coalition politics, politik gabungan atau politik koalisi yang kadang-kadang agak tidak stabil, sebab sekarang nampak selepas PRU 18 Malaysia sudah masuk ke dalam era berbeza daripada dulu, di mana apabila kita lihat politik kita sejarah politik kita daripada kemerdekaan pada tahun 57 sampai PRU yang PRU 13 itu, kita lihat kerajaan-kerajaan penggal 5 tahun, maksudnya kita ada PRU, kerajaan itu akan kekal 5 tahun, dan lepas tu kita ada PRU yang seterusnya, dan kerajaan baru akan ditubuhkan yang akan memerintah 5 tahun. Daripada PRU 14 yang berlaku pada Mei 2018, negara telah mengalami satu keadaan yang berbeza. Selepas kita habiskan PRU 14, kita dah keluar daripada era dominasi satu parti macam dulu. Dulu UMNO mendominasikan lanskap atau persada politik Malaysia. Macam contoh di 2013, UMNO habiskan PRU 13 itu dengan 88 kursi di parlimen, satu parti saja. Dan tetapi kita boleh lihat lepas PRU 14 pada 2018, fenomena macam itu tidak wujud lagi, Dan bagi saya, inilah realiti politik untuk Malaysia dari sekarang. Dan di Melaka kita lihat macam di peringkat negeri, di skala yang kecil, sana pun kerajaan ditukar tanpa pembubaran selepas penukaran kerajaan berlaku pada 1 Mac 2020 di peringkat kebangsaan.
diikuti juga di pertukaran di peringkat negeri Melaka. Dan bila ada empat wakil rakyat adun-adun yang menarik sokongan daripada kerajaan terkini, berlakulah pembubaran, ya. Jadi ada ramai yang menjangka tidak akan jadi pembubaran. Maksudnya TYT akan membuat proses yang agak biasalah di beberapa negeri lain, jemput majoriti untuk jumpa beliau, mengesahkan majoriti dan anugerahkan satu ketua menteri yang baru. Tapi tiba-tiba TYT sudah buat keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka. Teruskan, silakan. Ya, Hanif. Ya, Saudara Siwa telah menyentuh satu perkara yang juga saya ingin nak tanya Saudara Siwa berkaitan perkara itu, iaitu berkaitan dengan berhubung dengan pembubaran DUN yang dilakukan oleh TYT Melaka, seperti yang diumumkan pada 4 hari bulan Oktober. Dan kemudian yang kita difahamkan bahawa yang berhormat Adli, iaitu bekas Ketua Menteri yang mewakili Pakatan Harapan Melaka, telah memfailkan satu tindakan mahkamah yang pada minggu lalu media juga telah melaporkan bahawa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang Arif Norin Badaudin telah membuat keputusan berkaitan dengan permohonan semakan kehakiman tersebut dan telah menolaknya. Secara ringkas, adakah untuk pengetahuan para penonton pada hari ini, adakah pihak Pakatan Harapan Melaka dan Pakatan Harapan Pusat meneruskan dengan rayuan ke Mahkamah Rayuan berkaitan perkara itu, walaupun kita tahu ianya tidak akan menggantungkan pilihan raya ataupun undi yang akan berjalan esok, tapi adakah rayuan diteruskan dalam pengetahuan Saudara Siwarasa? Setahu saya, daripada yang saya dengar, tiada rancangan untuk memfailkan rayuan, dan nampaknya Saudara Adli telah menerima keputusan itu dan memandangkan keadaan di mana kita sudah hampir habis tempoh kempen untuk PRN esok, 500,000 juta pengundi akan pergi mengundi dan sebagainya. Yang saya nampak dalam keadaan sekarang, Pakatan Harapan Melaka sudah menerima hakikat ini, iaitu isu ini akan diselesaikan secara politik dan bukan secara undang-undang di mahkamah. Tapi balik pada isu sama ada pembubaran itu sah di segi undang-undang, adakah apa-apa kecacatan dalam proses pembubaran itu, saya agak setuju dengan pendapatan yang dibuat oleh mahkamah, sebab mahkamah kata mengikut pada lunas-lunas atau prinsip-prinsip perlembagaan, undang-undang perlembagaan, tiada apa yang boleh dikatakan adalah cacatan yang besar ataupun apa-apa cacatan dalam proses itu. Sebab mantan Ketua Menteri telah menghadap kepada TYT dan telah memohon, saya gunakan perkataan memohon, bukan memberi nasihat, memohon untuk pembubaran. Ini beza, sebab pada masa itu ada keraguan tentang sama ada dia ada majoriti di Dewan Undangan Negeri atau tidak. Sebab kalau dia mendekati TYT menghadap dan dari segi kedudukan majoriti yang jelas, dia boleh menasihatkan dan dapat keputusan TYT untuk membubar. Tetapi dalam keadaan ini merupakan satu permohonan, request to the TYT to dissolve. Dan dalam keadaan itu TYT mempunyai budi bicara penuh, absolute discretion ataupun budi bicara penuh sama ada nak bubar atau tidak. Dan apa-apa keputusan dia ada hak untuk kata saya tak akan bubar dan saya akan menentukan siapa ada majoriti dan lantik dia sebagai Ketua Menteri baru, ataupun saya buat keputusan untuk bubar. Dan dalam keadaan ini TYT telah buat keputusan untuk bubar, dan Perlembagaan Melaka adalah
peruntukan itu sama dengan semua perlembagaan negeri-negeri yang lain, termasuk juga perlembagaan persekutuan. Ayat dia lebih kurang sama, iaitu inilah antara kuasa-kuasa di mana PYT ada kuasa sendiri, budi bicara sendiri yang tidak boleh dicabar selepasnya di mahkamah. Dan inilah apa ni kita melihat berlaku lah. PYT lihat keadaan dan kata lebih baik kita rujuk perkara ini balik kepada rakyat Melaka untuk menentukan. Dan dia kata, dia berpendapat tidak guna dia buat pengesahan majoriti dan sebagainya dan selesai perkara itu macam itu. Jadi bagi saya keputusan itu ialah keputusan mahkamah itu adalah tepat mengikuti undang-undang, dan saya rasa Saudara Adi pun sudah dan PH Melaka pun sudah terima itu. Saudara Hanif? Hello? Hello? Ya, Saudara Siva. Maaf, saya ada Ya. gangguan di sini pula tentang line saya. Tapi soalan yang agak mendalam dan tepat. Saya rasa para penonton pun dapat lihat. Nampak ada gangguan line. Ada gangguan sikit dalam line pada malam ini. Ya. Saudara Siva bersama dengan saya? Ya, memang saya boleh dengar. Saya Hanif, boleh maaf kepada para penonton, minta maaf kepada Saudara Siva. Ada sedikit gangguan talian tadi. Tapi kita teruskan. Seperti yang saya nyatakan, jawapan yang diberikan oleh Saudara Siva sebenarnya patut membuka mata kita semua rakyat Malaysia, kerana inilah yang kita perlukan, iaitu walaupun kita mungkin terlibat dalam Saudara Siva dan para pemimpin politik lain terlibat dalam perjuangan politik, tapi pada masa yang sama mereka menghormati dan juga dapat melihat tentang keputusan mahkamah dengan hati yang terbuka. Saya setuju, tepat sekali bagi saya pendapat yang sama bahawa di bawah perkara 7 pasal 4 Kanun Negeri Melaka, sememangnya DYP mempunyai kuasa sama ada untuk mengambil proses melantik satu ketua menteri baru untuk membentuk kerajaan negeri Melaka ataupun untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka. So itu dah jadi isu akademik, dan sekarang kita berada di ambang PRM Melaka secara sah dari sudut perundangannya pun. Baik, saya juga tertarik dengan satu bahagian kenyataan Saudara Siwarasa di peringkat awal tadi, yang saya percaya kita wajar menghalusi lagi, di mana Saudara Siwarasa telah menyatakan dengan tepat sejak PRU 13 kita nampak dominasi Barisan Nasional dan komponen utama Barisan Nasional iaitu UMNO telah berkurangan sejak BRU 13, dan kita nampak wujudnya suatu peluang untuk rakyat melihat corak pentadbiran ataupun cadangan tadbir urus negara melalui apa yang dikenali pada masa itu sebagai Kasar Rakyat maupun Pakatan Rakyat. Ya. Dan mulai daripada itu kita ada 2 sistem parti politik. Dan kemudiannya di PRU 14 dengan adanya Pakatan Harapan, kita telah melihat suatu perubahan kerajaan. Bukan sahaja di pusat, malah di beberapa pelbagai negeri di sembilan negeri. Soalan saya adalah, setelah berlakunya perubahan kerajaan secara mandat rakyat pada 9 hari bulan Mei 2018, kita juga tahu di pusat dan juga di negeri Melaka telah ada kejatuhan pengkhianatan politik, di mana kerajaan ditubuhkan tanpa mandat rakyat. Dan apa yang berlaku di Melaka sekarang ini untuk PRN 15 adalah lepas pada 4 Oktober, 4 daripada ahli Dewan Undangan Negeri yang menjadi exco kerajaan negeri Sulaiman Mat Ali, iaitu kerajaan UMNO tersebut,
telah dengan sendirinya menjatuhkan kerajaan dan adanya pilihan raya mulai esok. Soalan saya, dalam pandangan saudara Sibarasa sebagai seorang yang telah terlibat dalam bidang politik untuk sekian lama, berdekad yang lama, adakah perkara ini sihat dari segi politik untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat? Adakah pertukaran kerajaan seperti yang berlaku ini sihat? Baik. Untuk negara. Silakan, saudara. Terima kasih, Saudara Hanif. Itu satu soalan yang agak penting ya kita faham. Untuk menjawab soalan ini, saya rasa adalah elok kita melihat kepada pengalaman negara-negara lain di dunia ya, di mana atau sebelum pilihan raya ataupun selepas pilihan raya, koalisi satu gabungan politik boleh bergabung sebelum pilihan raya, masuk ke pilihan raya, dapat majoriti dan jadi kerajaan, ataupun beberapa parti masuk ke dalam pilihan raya sebagai parti-parti yang berasingan, menang kursi mereka di mana-mana sistem, sama ada sistem itu first past the post single constituency macam kita, ataupun proportional representation, ataupun gabungan dua-dua sistem, menang kursi mereka masing-masing. Lepas pilihan raya, duduk runding, buat satu, sebab tak ada parti yang ada majoriti, dia terpaksa runding, gabung, buat gabungan politik baru, dan lepas tu menubuhkan kerajaan. Ini yang berlaku di banyak negara di dunia. Kita ada banyak contoh untuk di dunia ini di mana kerajaan ditubuhkan dengan gabungan beberapa parti politik, bukan satu, bukan dua, kadang-kadang ada 5, kadang-kadang ada 10, banyak gabungan ya yang dibuat sebelum pilihan raya atau selepas. Dan khususnya dalam kes di mana gabungan dibuat lepas pilihan raya juga, ada juga banyak kala ini bila kita boleh lihat di Eropah, di Itali, di beberapa negara-negara lain, kadang-kadang parti ini tidak boleh bersetuju lagi. Maksudnya dia gabung atas satu landasan politik, satu pahaman politik. Okeylah, inilah dasar-dasar yang kita akan melaksanakan. Dan lepas tu ada perselisihan faham, ada pendapat berbeza, ada konflik personality juga. Pemimpin tidak dapat setuju di antara mereka satu sama lain lagi, dan gabungan itu pecah. Bila gabungan itu pecah, maksudnya majoriti yang mereka tubuhkan dulu sekarang tidak wujud lagi. Dan di dalam keadaan macam itu, kita lihat inilah berbeza daripada sini. Bagi saya, mereka lepas tu dia akan bubar kerajaan sebab majoriti dah hilang, dan head of state ya, presiden ke, kalau ada raja ke, mereka akan memerintah buat pilihan raya baru untuk menentukan mandat baru. Dan bagi saya itulah cara yang terbaik. Tapi dan bukan cara di mana ataupun yang melantik Perdana Menteri sebagai contoh, sama ada dia raja atau presiden, dia akan arahkan kumpul semua di Dewan Rakyat, lower house ke mana-mana dalam sistem mereka, dan tunjuk majoriti. Siapa yang tunjuk majoriti, baik, kita bagi kuasa lah, kita bagi kuasa itu. So jadi bagi saya, hakikat di mana satu gabungan, ada kemungkinan gabungan itu, gabungan politik yang memerintah kini boleh hilang majoriti. Ini adalah satu hakikat sekarang ya, dalam politik gabungan sekarang, dalam era coalition politics yang Malaysia sudah masuk sekarang. Dulu satu parti macam UMNO, PRU 13, dia habiskan PRU dengan 88 kursi, PRU 14 50 lebih. Lepas beberapa orang keluar masuk bersatu, sekarang 38. Keadilan ada 50, sekarang kita dah kurang kepada 35. Dan saya nampak inilah satu proses transisi sekarang untuk negara kita. Kita buat peralihan daripada era dominasi satu parti kepada era di mana kerajaan-kerajaan daripada sekarang
akan dimenentukan melalui kebijaksanaan bergabung, dan macam mana kita gabung, Ya. dan kebijaksanaan kita untuk menubuhkan gabungan stabil. Sebab ada gabungan yang mungkin tak stabil. Bagi saya kerajaan sekarang ialah satu contoh yang terbaik gabungan, tetapi sudah nampak dalam PRN Melaka di mana ahli gabungan itu sudah berkelahi di PRN Melaka walaupun dia memerintah bersama di peringkat kebangsaan, bersama bersatu sekarang bertanding bersaing dengan UMNO sebagai contoh. PAS bersaing dengan UMNO, bersama dengan Bersatu bersaing dengan UMNO, tapi semua dalam satu kerajaan. Jadi inilah tanda-tanda satu gabungan yang tak stabil. Tapi ini bukan maksud saya tidak bermaksud tak boleh ada gabungan yang stabil. Ada juga. Kita boleh, parti-parti yang berlainan boleh berduduk sama dan membina gabungan yang stabil. Kita lihat di negara-negara lain. Dan inilah kebijaksanaan politik lah daripada sekarang, ya. Sebab adalah realiti di politik sekarang, baik pihak pembangkang atau maupun di peringkat kerajaan. Inilah realiti yang kita akan mengalami lah daripada sekarang. Untuk bagi saya, untuk mungkin beberapa puluh tahun akan datang, politik Malaysia dah ubah, ya. Lebih daripada politik berkepartian, lebih kepada politik pergabungan. Inilah beza dia. So kita ada pengalaman baru. Sekarang kita ada pengalaman lompat. Kita ada fenomena lompat. Kita ada fenomena orang keluar daripada satu parti masuk dalam parti lain. Akibatnya kerajaan jatuh, ya. Dan di sini ini merupakan sekarang cabaran baru. Di manakah keadaan di mana ini boleh diterima dan ada ke manakah keadaan tak boleh diterima. Saudara Hanif gunakan perkataan pengkhianat tadi, ya. Memang keadaan istilah pengkhianat pun tepat. Contoh, ya, saya bagi contoh Sheraton Move yang berlaku pada 2020 pada bulan 2, pada bulan 1 Mac kita ada kerajaan barulah. Tapi pergerakan itu bermula lebih kurang pada minggu keempat Februari, ya, 2020. So bagi saya setuju itu ialah satu pengkhianatan. Sebab apa? Orang yang keluar daripada Pakatan Harapan, ya, mereka membuat satu gabungan baru, ya, di mana pada masa PRU 2018, PRU yang terakhir itu, mereka menjemput pengundi atau penyokong kita, mereka, untuk menolak parti UMNO, untuk menolak parti PAS pada masa itu, ya, untuk mengundi Pakatan Harapan. Tetapi tiba-tiba 2 tahun lepas itu, di 2020, mereka pergi gabung dengan parti-parti iaitu UMNO, iaitu PAS, dan buat satu gabungan baru yang mereka menjemput penyokong mereka kita ini untuk menolak. Inilah memang bagi saya ialah satu pengkhianatan pengundi lah. We are betraying, kita mengkhianati amanah yang diberi kepada kita oleh pengundi, ya. Parti yang kita minta mereka menolak, sekarang kita pergi sana dan kita bergabung dengan parti yang itu memang pengkhianatan. Tapi juga ini kita lihat di negara lain, ada ahli politik, ada wakil rakyat yang kadang-kadang dia pindah parti, tetapi atas isu berprinsip. Macam di Amerika Syarikat, kita ada beberapa congressman Demokrat, ya, congressman daripada parti Republican. Mereka melihat, sebagai ini contoh, mereka lihat politik Trump, Presiden Trump, mantan Presiden Trump sudah pergi ke ekstrim. Dia bertindak secara ekstremis, secara politik dia sudah jadi terlalu kanan, terlalu macam menindas beberapa sektor masyarakat dan sebagainya. Dan mereka kata, saya tidak boleh menyokong, walaupun saya adalah Republican, saya tidak boleh menyokong parti saya lagi sebab dasar-dasar oleh Presiden Trump. Dan dari hari ini saya isytiharkan saya masuk dalam parti Demokrat Amerika lah.
So dalam keadaan itu, adakah itu Saudara Siwa, jika saya boleh mencelah, minta maaf Saudara Siwa, tapi jika saya boleh mencelah, memang betul apa yang dinyatakan oleh Saudara Siwa, ada kepentingan dan ada juga kebaikan apabila ada pengalaman pelbagai parti dan gabungan parti. Dan juga ada keadaan di mana ada kebaikan sekiranya mana-mana ahli. Saya percaya rakyat memang setuju. Seperti mana berlaku pada selepas PRU 13, sebelum PRU 14 kalau kita ingat, parti amanah telah ditubuhkan. Daripada beberapa ahli PAS yang telah keluar atas dasar prinsip isu-isu yang telah menghantui falsafah PAS. Jadi rakyat dan juga ahli-ahli bekas PAS tersebut boleh menerima tindakan yang dibuat oleh amanah untuk membuat satu parti baru. Tapi dasarnya prinsip. Pokoknya sekarang kalau kita melihat apa yang berlaku pasca PRU 14, Saudara Siwa, dalam pandangan saya dan saya percaya dalam pandangan ramai rakyat adalah terdapat pelbagai perubahan kerajaan bukan atas dasar prinsip yang betul, tapi di atas dasar kepentingan peribadi para pemimpin itu sendiri. Khasnya apabila negara dilanda dengan masalah pandemik COVID-19 sejak awal 2020 sehingga sekarang. Masakan pemimpin politik itu boleh jatuhkan kerajaan dan terus jatuhkan kerajaan. Adakah itu boleh diterima oleh rakyat Malaysia yang telah 64 tahun merdeka? Silakan. So jadi inilah sudah jadi isu besar di Malaysia sebab kita sudah lihat dengan mata kita sendiri fenomena di 2020 bila kerajaan pusat jatuh, ada penghijrahan daripada satu gabungan ke gabungan lain, bukan atas isu prinsip tapi semata-mata untuk kuasa, untuk kepentingan peribadi dan sebagainya. Ini rakyat boleh lihat dengan jelas. So inilah yang sudah jadi masalah kita atau cabaran untuk politik negara kita, ya. Macam mana kita akan menangani masalah ini untuk masa depan, ya. Dan kita rakyat kita kena mula faham fenomena lompat-lompat ni mesti dihalusi, dipaham dengan satu pendekatan yang memang bukan senang lagi lah, ya. Kita boleh mula dengan prinsip-prinsip yang jelas. Prinsip satu, kalau seorang wakil rakyat dirasuahkan, dibayar berjuta-juta ringgit untuk lompat masuk gabungan lain, itu jenayah. Dan yang bagi duit, yang dah menerima duit patut masuk ke penjara sebab itu rasuah, ya. Bukan rasuah politik, rasuah wang. Dia diberi habuan besar untuk keluar daripada parti dia, masuk parti lain. Itu jelas. Yang kedua, ada juga kes-kes dulu dalam sejarah kita dan negara lain, wakil rakyat diugut, di blackmail, diugut, dan macam-macam tekanan atas dia. Kamu akan didakwa di mahkamah atas kes-kes tertentu. Kalau kamu tidak keluar daripada gabungan kamu, masuk gabungan kita. Itu pun bagi saya salah dari segi undang-undang. Dan sesiapa yang mengugut dia setelah melakukan kesalahan yang patut dihukum, didakwa di mahkamah dan sebagainya. Itu kes jelas. Tetapi kalau dia sendiri keluar atas motif peribadi saja untuk jawatan semata-mata, ya, inilah kita masuk dalam ruang yang agak kontroversial, ya. Dan apakah remedi untuk rakyat lah dalam keadaan itu? Bagi saya, memang ini bukan saja berlaku di Malaysia, ada berlaku di negara lain juga, ya. Wakil rakyat keluar dan kerajaan jatuh, dan lepas tu ada pilihan raya yang baru lah. Biasanya pilihan raya yang baru. Biasanya saya lihat negara-negara yang betul-betul demokratik, mereka buat pilihan raya lah, dan bukan pertukaran ke kerajaan saja, ya. Dan jadi so inilah poin saya. Dalam keadaan itu, pengundi atau rakyat mesti buat keputusan dalam pilihan raya akan datang untuk menghukum orang ini
yang melompat parti atau hijrah dari satu gabungan ke gabungan lain, dari satu parti ke parti lain, rakyat akan buat penilaian penghijrahan kamu adalah betul-betul atas berprinsip ataupun hanya untuk kepentingan peribadi. Dan kalau rakyat melihat inilah pertukaran parti hanya untuk kepentingan diri, saya rasa pengundi akan hukum wakil rakyat itu yang bertanding semula lah dalam pilihan raya itu. Inilah yang berlaku. Tetapi kalau rakyat boleh melihat dan kata, okey, dalam keadaan wakil rakyat A, alasan yang kamu bagi untuk keluar daripada parti kamu, masuk dalam gabungan lain, saya boleh terima. Itulah pendirian prinsip, saya terima dan saya akan terus menyokong kamu sebagai wakil rakyat saya. Ada pun keadaan macam tu. Ya. So, bukan semua keadaan, 100% keadaan. Saudara Siva, jika saya boleh jika saya boleh melemparkan daripada jawapan saudara Siva tadi, selain daripada menanti pilihan raya, Pak, seperti yang selalunya berlaku 5 tahun sekali, ataupun dalam keadaan melaka ini disebabkan apa yang berlakunya PRS lepas 3,5 tahun. Tapi selain daripada itu, adakah saudara Siva boleh setuju rungutan dan aduan pelbagai pihak masyarakat yang mengatakan sudah tiba masanya untuk adanya peruntukan-peruntukan tertentu, sama ada di dalam perlembagaan persekutuan maupun perlembagaan-perlembagaan negeri, berturutan dengan itu adanya peruntukan undang-undang khas untuk menghalang mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli parlimen daripada melompat sehingga menjatuhkan kerajaan. Itu pokoknya. Kalau melompat seperti yang dikatakan atas dasar prinsip, itu boleh, tak ada masalah. Atau dia melompat tapi tidak mengubah, menjatuhkan kerajaan, itu tak ada masalah. Tapi kalau melompat dengan menjatuhkan kerajaan seperti Sheraton Move, setuju atau tidak, sepatutnya kita berusaha untuk adakan peruntukan undang-undang bagi kesejahteraan rakyat dan negara supaya kejahatan dan tindakan yang menyalahi prinsip pilihan raya, prinsip perkhidmatan politik dapat diatasi. Apa pandangan saudara Siva? Do we need an effort untuk wujudkan undang-undang berkenaan dalam masa terdekat? In fact, dari segi realiti sekarang, dengan perbincangan di antara kerajaan Perdana Menteri Ismail Sabri dengan Pakatan Harapan dalam memorandum MOU lah, Memorandum of Understanding atau Memorandum Bersefahaman yang telah ditandatangani, ada persefahaman bahawa kita akan gubal satu undang-undang, ya. Tapi itu hasrat bagi saya sebagai peguam dan sebagai seorang wakil rakyat. Bukan begitu senang untuk tafrifkan dengan tepat, dengan adil keadaan di mana kita boleh keluarkan ataupun kita boleh hukum wakil rakyat yang buat itu. Ada keadaan di mana perlu dihukum, tapi cabaran untuk kita ialah untuk mendefinisikan keadaan itu supaya kita adil pada semua pihak, termasuk wakil rakyat juga. So, saya telah berada dalam beberapa perbincangan dengan aktivis dan akademik dan parti dengan ahli politik juga dalam isu ini. Dan bagi saya isu ini bukan begitu senang seperti orang-orang lihat. Ada orang, sebagai contoh, ya, ada orang yang kata okey, sebab kita nak halang wakil rakyat, dia kena lompat berhijrah daripada satu parti ke parti lain atau gabungan lain, ataupun keluar daripada parti sendiri dan menyokong, dia bebas, dia kekal sebagai bebas, tapi dia kata dalam ruang awam, saya sokong pihak lain, pihak yang sebelah sana, ya. Okey, macam mana kita boleh handle itu? Ada orang yang kata the saat ataupun apabila wakil rakyat itu diumumkan dia keluar daripada parti, dia terus mesti dipecat bukan dipecat, dia terus mesti diberhenti atau dipecat daripada kursi itu. Maksudnya dia tidak boleh lagi kekal sebagai kursinya. Dia mesti kosongkan kursi dan mesti ada PRU
by-election lah ataupun pilihan raya kecil yang PRK yang mesti dilakukan. Okey, itulah bagi saya pendekatan itu amat simplistik dan dalam beberapa keadaan boleh melakukan ketidakadilan kepada wakil rakyat juga. Ada keadaan di mana mungkin wakil rakyat dipecat oleh parti. So dalam keadaan dipecat, adakah adil dia dikosongkan, kursi itu dikosongkan secara automatik? Itulah bagi saya persoalan. Dan jadi kita mesti menghalusi apakah syarat-syarat, apakah keadaan sebenarnya di mana pengosokan kursi itu sebagai hukuman dia keluar daripada parti ataupun dia berhijrah ialah tepat untuk keadaan itu. Macam Sheraton Move atau pengkhianatan macam itu, kita boleh lihat. Bila saya masuk pilihan raya, saya kata pada pengundi saya, tolak UMNO, tolak PAS. Tapi lepas 2 tahun, saya keluar dan saya pergi duduk di sana dengan satu gabungan dengan UMNO dan PAS. Inilah memang penyokong saya akan kata, ini memang pengkhianatan amanah yang saya sudah beri awak, ya. Jadi itu jelas. Tetapi saya pakai contoh lain, ya. Mari kita ambil contoh dari contoh Syed Saddiq sebagai wakil rakyat MUA, ahli parlimen MUA, ya. Dia menang kerusi dia atas wadah Bersatu masa itu. Bersatu adalah sekomponen dalam Pakatan Harapan dan kerusi itu dia menang. Lepas itu Bersatu sebagai parti keluar daripada Pakatan Harapan, masuk dalam kerajaan Tan Sri Muhyiddin, ya. Kerajaan PN lah masa itu. Okey. Syed Saddiq menolak move itu, macam saya pun menolak, ramai kita menolak, macam kata ini memang pengkhianatan pengundi. So Syed Saddiq ambil pendirian, saya tak boleh ikut parti saya, dan dia dipecat daripada parti dia. Jadi Bersatu masuk PN dan pecat Syed Saddiq dan beberapa ahli parlimen lain lah, termasuk Tun Dr. Mahathir, pemimpin dia sendiri. So dalam keadaan itu, adakah wajar berdasarkan apa-apa undang-undang yang kita akan buat pada masa depan, adakah wajar dalam keadaan itu Syed Saddiq dilucutkan kerusi dia? Sebab itulah yang kita pakai sebagai trigger, ya, untuk undang-undang ini. Jika saya boleh, saya nampak penjelasan yang cukup bagus dibuat oleh pihak saudara Siva berkaitan perbezaan apabila terdapat lompat-melompat, pindah-memindah atas tujuan prinsip yang betul dan prinsip yang salah. Saya percaya rakyat di luar boleh nampak apakah dia prinsip yang betul dan apa yang prinsip yang salah. Dan pokoknya sekarang ni tentang the willpower, semangat para penggubal undang-undang di parlimen yang ada sekarang ni 220 orang. Saudara telah menyentuh tentang MOU, perjanjian persefahaman di antara Pakatan Harapan dan kerajaan sekarang. Saya percaya ditandatangani pada 13 September, hari pertama persidangan parlimen selepas Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Betul. Soalan saya, kalau kita ikut, saya setuju. Ada di dalam MOU itu saya baca dikatakan tentang adanya perlunya peruntukan-peruntukan untuk demokrasi menjadi sihat. Pokoknya, setuju atau tidak saudara Siva rasa, kalau daripada 18 September sehingga sekarang ada willpower, keinginan yang betul, tepat, padu untuk merealisasikan MOU tersebut, by now, dengan persetujuan kerajaan di parlimen supaya pindaan perlembagaan di bawah perkara 48(1) boleh dibuat dengan ditambah F dimasukkan perkara itu, dan kemudian akta boleh dibuat kemudian. Kerana adanya MOU, sudah ada lebih pada 2/3 boleh mengundi pindaan perlembagaan itu. So, itulah masnya untuk mengadakannya, bukan menangguhkannya lagi. Tapi sekarang apa yang berlaku adalah apabila perkara lompat-melompat berlaku di Melaka, kita nampak terpaksa adanya PRN ke-15. Jadi soalan yang rakyat tanya, dengan tiadanya undang-undang seperti itu, tiadanya pindaan seperti itu, bagaimanakah mereka boleh yakin dengan janji-janji yang diberikan oleh parti? Kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin turun ke Melaka mengatakan
percayakan kami Perikatan Nasional, sedangkan dia juga dalam lebih kurang 40 bulan yang lalu telah melakukan pengkhianat. Macam mana nak percaya dia? Begitu juga dengan Najib, turun bagi pihak UMNO mengatakan perkara yang sama, sedangkan dia telah dijatuhkan di atas kesalahan-kesalahan pada masa Barisan Nasional jadi kerajaan. Jadi rakyat, pokoknya rakyat khawatir macam mana saya nak undi, sebab saya dah tak yakin dengan pemimpin politik. Itu adalah apa yang saya dipahamkan secara berleluasa dengan tahap yang tinggi di Melaka pada PRN 15. Adakah kekhawatiran itu satu kekhawatiran yang realistik dalam pandangan saudara Siva rasa? Is it suatu concern yang betul patut ada dalam minda dan fikiran rakyat? Ya. Silakan saudara Siva. Memang betul Saudara Hanif, kerisauan itu, kegangguan itu dalam minda pengundi memang satu realiti. Soalan yang saudara lontarkan tadi, macam mana saya boleh percaya Tan Sri Muhyiddin lagi bila dia cakap macam ini, padahal dia sudah buat lompat yang exactly macam itu pada satu waktu dulu. Jadi, tapi itulah maksud saya, penentuan penilaian itu akan dibuat oleh pengundi. Itulah hak mereka akhirnya. Bila mereka masuk ke tempat mengundi dan membuat keputusan, saya undi PH ke, saya undi BN ke, UMNO dan Barisan Nasional, ataupun saya undi PN dan PAS, inilah penilaian yang saya akan buat. Dan saya akan buat penentuan atas pahaman saya lah. So akhirnya yang menentukan ialah rakyat, bukan undang-undang, ya. Tetapi balik pada isu undang-undang, memang sekarang kita boleh buat pindahan pada perlembagaan sebab ada fahaman dua pihak akan bekerjasama. Jadi isu 2/3 ini saya rasa bukan isu besar. Yang jadi lebih satu cabaran yang masih besar, masih bukan satu perkara yang simple atau senang, dia agak rumit untuk selesaikan, ialah kandungan pindahan itu. So kita perlu dua jenis pindahan, seperti saya sudah sebut, satu kepada perlembagaan supaya, dan juga satu lagi kepada undang baru yang mesti digubah. Inilah poin saya. Secara konsep kita mungkin tahu apa kita nak, kita tak mau keadaan pengkhianatan macam itu. Tapi untuk mendefinisikan keadaan pengkhianatan itu dengan tidak melakukan ketidakadilan kepada semua pihak dan ataupun melakukan keadilan pada semua, bukan begitu senang. Contoh saya bagi pada Syed Saddiq, boleh dipakai kepada saudara Mazli, beberapa ahli parlimen yang kalau kita pakai pendekatan yang simplistik, kamu keluar atau kamu dipecat oleh parti kamu akan dikosongkan kursi itu. Bagi saya pendekatan itu memang agak bermasalah dan kita kena cari pendekatan yang lain lah. So ini yang bagi saya. Tapi dan akhirnya macam saya melihat di banyak negara lain, bila satu gabungan menghilang majoriti dia sebab satu golongan dalam anggota parlimen mereka ataupun wakil rakyat mereka keluar atas alasan-alasan apapun lah, sama ada dia hilang keyakinan dalam pemimpin ke, ataupun dia ada perbezaan besar atas isu prinsip dia, ataupun dia ditarik keluar oleh janji jawatan besar mungkin, you know. So itu akan berlaku lah dalam politik gabungan di banyak negara lain. Ini akan berlaku. Ya. Bila dia dirasuahkan, memang itu jenayah. Kalau dia diugut, itu jenayah. Tapi dalam keadaan lain, akhirnya bagi saya yang jadi hakim dalam hal ni, sama ada penghijrahan wakil rakyat itu betul, tepat atas satu pengkhianatan, rakyat, pengundi akan menentukan. Dia akan melihat, bila dia lihat muka wakil rakyat ni yang muncul sekali lagi dan memohon untuk sokongan dia, dia kata, kamu sudah lompat dulu tanpa alasan baik, sebenarnya kamu betul-betul seorang pengkhianat dan saya tidak boleh sokongan kamu lagi. Jadi penilaian itu, penentuan itu akhirnya kita serah balik pada rakyat. Ya, tapi I think bagi saya sentimen untuk Saudara Siva, ya, ada satu soalan daripada para penonton kita. Ya. Ada satu soalan untuk saudara Siva daripada penonton kita pada malam ini. Secara khusus diminta untuk diajukan kepada YB. Dan soalannya berbunyi seperti ini, iaitu bagaimanakah parti politik
boleh jamin apa jua janji dan aku janji yang dibuat oleh wakil rakyat kepada rakyat melalui partinya ditepati. Saya percaya ini adalah soalan daripada salah seorang bakal pengundi di Melaka nanti. Soalannya, bagaimana parti politik boleh jamin apa jua janji dan aku janji yang dibuat oleh wakil rakyat kepada rakyat melalui partinya ditepati. Kalau saudara Siwa rasa sudah menjawab soalan ini, kita boleh teruskan. Tapi kalau nak lebarkan jawapan, silakan. Okey. Rasa soalan ini mustahak. Bila soalan ini ditimbulkan, bagi saya dia terpakai bukan saja kepada wakil rakyat saja, dia terpakai kepada parti itu juga. Sebab parti pun buat janji. Masa kempen pilihan raya, semua parti akan mendekati rakyat dan buat macam-macam janji dalam bentuk manifesto ke, dalam ucapan di ceramah dan sebagainya. Tapi parti akan melihat pada manifesto, dan wakil rakyat diberikan sebagai individu dalam waktu kempen pun buat janjilah, ya. Dan memang jelas ada selepas beberapa tempoh penggal dia 4 tahun ke 5 tahun, bila kita mendekati pilihan raya yang akan datang, mesti, bagi saya biasalah, mesti ada janji yang tidak ditepati, mesti ada janji yang tidak dikutakan, maksudnya tidak dibuat. Dan parti itu, gabungan itu ataupun wakil rakyat sendiri mesti jelaskan kepada pengundi kenapa mereka tidak buat, dan akhirnya pengundi akan menentukan hakikat janji ini tidak dibuat adalah alasan dia adalah munasabah ataupun alasan dia ialah tak munasabah. Ya, ini semua ini janji kosong. Parti ini sudah jadi parti janji kosong. Wakil rakyat ini jadi wakil rakyat janji kosong saja. Dan pada masa itu pengundi akan menolak. Dan inilah di seluruh dunia kita melihat ni. 5 tahun rakyat akan sabar, diterima, dia tunggu. Kamu berjanji, saya bagi masa, ya. Dan kamu sama ada kamu melakukan atau tidak. Kadang-kadang lepas 5 tahun dia kata tak apalah, masa tak cukup, kita bagi penggal satu lagi, 5 tahun lagi, kita bagi dia tempat sekali lagi, tempat memerintah, tengok sama ada mereka buat atau tidak. Dan lepas 10 tahun masih tak buat, cakap saja. Right? Dan jelas kita lihat di banyak negara, kerajaan akan tumbang, pengundi akan buang kerajaan itu dan bawa kerajaan baru, dan kata tak apa, kita jemput kerajaan baru supaya kita melihatlah kerajaan baru ni akan tepati janji mereka, bukan macam kerajaan janji kosong yang sudah perintah untuk 10 tahun itu. Ini proses biasa dalam politik. Jadi parti yang akan kekal atau gabungan politik yang akan kekal adalah gabungan atau parti yang dilihat sekurang-kurang menepati majoriti janji mereka lah. Ya, saya rasa jarang parti politik atau kerajaan, mana-mana kerajaan dia janji, dia katakan 100% janji lah. Ini memang agak susah kadang-kadang, tapi majority mesti dilakukan. Ya. So bagi saya rasa proses ini tidak ada proses undang-undang yang boleh selesai ini. Inilah proses politik di antara kerajaan yang dipilih oleh pengundi dan akhirnya kuasa pengundi untuk teruskan dengan kerajaan itu ataupun menolak kerajaan itu. Baik, Saudara Siwa. Terima kasih atas jawapan kepada soalan yang diajukan oleh para penonton. Untuk kembalikan perbincangan kita kepada isu PRN Melaka, jika boleh, Saudara Siwa, ya. Saya nak tarik perhatian Saudara Siwa kepada suatu perkembangan yang sedang berlaku dan telah berlaku di Melaka. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini terdapat apa yang dilaporkan sebagai perang 3 penjuru di antara 3 parti politik, iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Of course, yang anehnya adalah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional di pusat dan di pelbagai negeri lain adalah satu gabungan yang sama. Betul. Tapi di Melaka mereka menjadi satu seteru pula, menjadikannya 3 penjuru. Daripada dominasi UMNO sebelum PRU 13, kemudian 2 parti selepas PRU 13, sekarang kita nampak pelbagai penjuru. Tapi sebelum Saudara Siwa sentuh perkara itu, saya nak tambah satu lagi perkara yang sedang berlaku juga di PRN, di mana pada julung-julung kalinya kita dipahamkan melalui laporan media
bahawa terdapat satu gagasan bebas di mana sekumpulan 13 orang calon bebas daripada 28 kerusi yang ada di Dun Melaka, satu gagasan yang hampir 50%, ya, bertempur atau mengambil bahagian sebagai calon di atas satu falsafah yang sama, ya, di mana mereka telah juga memberikan secara khusus akuan sumpah yang mengandungi 2 aku janji utama kepada para pengundi. Itu pun saya percaya saudara Siwarasa sebagai peguam akan setuju untuk kali pertama dalam sejarah Malaysia, iaitu calon memberi sumpah, akuan sumpah, aku janji kepada pengundi, bukan calon dengan parti seperti yang selalu berlaku, yang berlaku di antara PKR dengan Puan Azmin dari 14 warisan dan sebagainya. Apakah pendapat saudara Siwa berkaitan perkembangan ini, iaitu satu perkembangan yang dilihat ramai sebagai sihat? Adakah ini boleh membantu para pengundi apabila sekiranya salah seorang atau beberapa orang calon bebas ini diberi peluang untuk memimpin dan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, dan jika mereka gagal mematuhi aku janji tersebut? Ada 2, ya saudara Siwa, jika saya boleh lebarkan, what are the undertakings. Yang pertama, aku janjinya adalah mereka tidak boleh menjadi ahli mana-mana parti yang telah berdaftar dalam 5 tahun PRN. Itu yang pertama. Yang kedua ni lebih penting ni saudara Siwa, yang kita telah sentuh tadi. Mereka juga memberi janji bahawa kalau dia dipilih seorang pun, dia akan berusaha menyediakan dan mengusulkan kepada speaker untuk membentangkan rang undang-undang pindaan Perlembagaan Negeri Melaka bagi tujuan mewujudkan peruntukan pengosongan kerusi sekiranya seorang itu melompat sampai jatuhnya kerajaan. Dalam tempoh 12 bulan selepas Dun bersidang. Apa pandangan saudara Siwa? Sebab parti tak pernah buat untuk 64 tahun setakat ni. Jadi ada calon peribadi nak buat. Apa pandangan saudara Siwa? Okey, PRN Melaka ni memang ada fenomena ini di mana kita ada 22 calon bebas, ya. Telah masuk dalam pertandingan esok, dan saya difahamkan lebih kurang 15 ada macam satu persefahaman di antara mereka, dan ada deklarasi macam inilah di mana mereka isytiharkan di bawah gagasan bebas, saudara Siwa. Gagasan bebas. Betul, gagasan bebas, di mana mereka isytiharkan mereka tak akan masuk mana-mana parti dan mereka akan usahakan satu undang-undang baru ini. Betul. Bagi saya ini fenomena 22 calon ni memang mencerminkan keresahan, kemarahan, kebosanan rakyat Melaka ini tentang apa yang berlaku lah, ya. Fenomena lompat-melompat ini dan yang telah menjatuhkan kerajaan dan mengakibatkan PRN ini. Pada masa yang sama, saya melihat, saya masuk politik Malaysia sejak 98, ya, bukan terlalu lama juga. Tapi apa yang saya perhatikan dalam tempoh itu, calon bebas ini memang wujud sebagai satu fenomena di banyak pilihan raya lah, sama ada di pilihan raya negeri baik maupun ataupun dalam pilihan raya kebangsaan, ya, pilihan raya umum, ya. Dan bagi saya politik Malaysia ini masih didominasikan oleh gabungan besar, bukan parti. Peranan parti pun sudah kurang, ya, kalau banding dengan dulu. Contoh yang terbaik ialah UMNO, ya, dan macam persaingan sekarang esok di Melaka adalah antara 3 gabungan, bukan 3 parti juga, 3 lebih, yang realitinya gabungan. Pakatan Harapan adalah gabungan, PN, Perikatan Nasional, gabungan, Barisan Nasional pun gabungan, walaupun didominasikan oleh satu parti UMNO lah memang, tetapi in reality dia 3 gabungan yang bersaing, ya. Dan bagi saya politik kebangsaan atau politik Malaysia lah secara umum masih didominasikan oleh parti ataupun gabungan parti. Individu yang masuk sebagai calon biasanya selain daripada situasi-situasi tertentu, bukan maksud saya berkata bila-bila pun calon bebas tak boleh menang, sebab kita ada beberapa kes dari masa ke semasa select itu yang khusus untuk keadaan tertentu itu memang calon bebas ada menang, ya.
Contoh yang terbaik tahun 1984, Syahrir Samad letak jawatan sebagai ahli parlimen Johor Bahru sebagai calon dan masuk balik dalam PRK sebagai calon bebas lawan calon parti dia UMNO dan menang dalam satu keputusan yang bersejarah, tak pernah berlaku sebab dia standing dia ataupun kehormatan yang ditunjuk kepada dia, respect yang penduduk Johor Bahru ada untuk dia memang jelas besarlah, dia cukup berpengaruh dan pengundi Johor Bahru itu mengiktiraf dan terima prinsip dia letak jawatan itu. Dia tidak setuju dengan parti dia atas satu prinsip. Bila dia masuk balik sebagai calon bebas, dia sokong dia dan bukan sokong calon parti dia, UMNO itu. Ini berlaku, tapi jarang berlaku. Memang jarang. Di Sabah, di Sarawak saya lihat ada dari masa ke semasa calon bebas akan menang. PRU 14 ada dua contoh, Larry Seng di Julau dan seorang lagi juga di satu kerusi lain. Dua-dua mereka menang PRU 14 sebagai bebas, lepas tu masuk Parti Keadilan Rakyat dan join parti kita. Tapi kes-kes macam ini ialah memang bukan biasa, jarang berlaku dan secara umum lah kita boleh kata aliran politik di Malaysia masih ditentukan oleh parti atau gabungan parti dan kemungkinan calon-calon bebas boleh ada impak kepada keputusan pilihan raya baik di peringkat negeri ke ataupun di peringkat kebangsaan ataupun PRK satu kawasan saja, memang sangat tipis ya. Dan because fenomena calon bebas ini memang biasa, setiap pilihan raya mesti ada bebas, tapi impak dia dalam menarik sokongan pengundi, sokongan dia pengundi itu, ini yang bagi saya agak mencabar untuk mereka. Rakyat khususnya pengundi lah Malaysia masih melihat persaingan di antara blok-blok besar, itu yang persaingan utama, dan siapa lagi yang datang kadang-kadang dianggap sebagai pengacau ataupun yang ganggu persaingan ini. So satu contoh lagi secara ringkas, Saudara Hanif, nama dia Udaya Kumar, satu pemimpin Hindra pada tahun 2006-2007. Dia memang dari segi masyarakat India, dia ada pengaruh masa itu sebagai pemimpin Hindra dan dihormati untuk kepimpinan dia lah dalam pergerakan Hindra itu. Tetapi pada PRU 13, dia di tahun 2013, dia buat keputusan mengambil bahagian dalam PRU itu. Dia sebagai calon di Parlimen Kota Raja sebagai bebas. Dan di sini dia gagal secara teruk. Bagi saya masih ingat jumlah undi dia dapat mungkin tak melebihi 1,000 pun ya, dalam konteks satu pilihan raya kawasan parlimen ya. Bermaksud dia gagal langsung untuk tarik sokongan, walaupun dalam peranan dia sebagai pergerakan Hindra dia disanjungi dan dihormati dan dia boleh dianggap ada pengaruh dengan masyarakat India. Tapi dalam konteks PRU di mana calon MIC masuk, calon Pakatan Harapan masuk dan sebagainya, rakyat tidak minat lagi. Rakyat minat dalam persaingan yang lebih besar di antara gabungan-gabungan politik besar dan tidak minat dalam politik individu lah ya. So bagi saya ini saya lihat esok malam kita akan melihat lebih kurang yang sama berlaku kepada golongan bebas ini ya. Dia mengambil satu pendirian moral high ground, betul ya, tapi dari segi sokongan untuk menarik sokongan pengundi yang signifikan atau besar, itu memang sangat mencabar untuk mereka. Saudara Siva, jika saya boleh menambah sedikit daripada lebaran dan jawapan yang telah diberikan oleh Saudara Siva Rasa, saya setuju bahawa pada peringkat level nasional dan negeri, pilihan raya ni, pada kebiasaannya calon bebas tidak akan nampak kejayaan yang tinggi, melainkan dalam kes-kes tertentu. Tapi dalam keadaan sekarang, apabila rakyat sudah hilang kepercayaan dengan parti politik, falsafah parti, dan telah lihat dan nampak dengan jelas ketidakjujuran perkhidmatan parti politik, bukankah ini masanya
untuk rakyat sendiri berubah. Dan di situlah kalau kita lihat antara yang saya tengok dalam aku janji yang telah dibuat saudara Siwa aja untuk lebarkannya. Aku janji mengatakan jika kami gagal mematuhi ini, maka pengundi boleh bawa kami ke mahkamah. Dan kami tidak boleh bantah hak pengundi bawa kami ke mahkamah. Kami tidak berhak memfailkan pembelaan dan kami bertanggungjawab memfailkan penghakiman persetujuan, consent order untuk pengosongan kerusi. Yang selama ini parti-parti pun tak pernah tawarkan. Jadi adakah perubahan-perubahan seperti ini adalah perubahan sihat yang boleh membuka mata dan hati serta fikiran rakyat? Maybe this is the time. Kalau kita tak boleh harapkan parti, maka kita pergi dengan pihak bebas. Apatah lagi, bebas yang datang bergagasan. They are not coming on their own. Dia orang datang berkumpulan. 13 orang, 15 orang. So, dalam perspektif itu, jika saudara Siwa boleh berpendapat, mungkin ini masanya untuk kita lihat PRN Melaka ni mungkin menjadi batu loncatan kepada idea ni sebelum datangnya PRU. Dengan keadaan banyak parti sudah hilang fokus dan kompas moral politik. Silakan, saudara Siwa. Ya, saya tidak kata ini satu perkembangan negatif. Sebaliknya ini memang macam saudara Hanif sebut, satu perkembangan positif, ya. Bagi saya, tapi persoalan saya dalam minda saya ialah dalam konteks fikiran pengundi, ya, Malaysia sama ada di Melaka atau di Malaysia secara keseluruhan, adakah mereka boleh terima fikiran perkembangan baru macam ini? Dan so inilah mana saya rasa walaupun ini mungkin satu langkah yang tepat pada untuk masa dalam masa untuk jangka masa panjang untuk melihat impak, inilah saya sangat skeptikal lah, sebab saya rasa pengundi Malaysia ini masih dalam rangka yang tradisional ini. Mereka mengikuti rangka parti politik dan juga gabungan politik lah yang mereka boleh rasa. Sebab bagi saya pengundi Malaysia ini memang tradisional. Dia melihat siapa ada kapasiti untuk bergabung memerintah, yang gabungan yang ada kapasiti untuk memerintah, yang mungkin dia akan sampaikan kepada pengundi dan rakyat apa yang bagus, yang dia boleh percaya lebih daripada gabungan lain. Itulah cara pengundi Malaysia ini masih berfikir. Bagi saya, pengundi Malaysia ini masih belum sedia untuk menerima individu-individu yang dan bagi dia sokongan yang di tahap yang cukup besar untuk memenangkan mereka dalam PRU. Mereka mungkin akan dapat beberapa undi, tapi ramai yang sudah bosan dengan mana-mana dengan parti politik sekarang lah, ya, dengan perkembangan lompat-melompat ini semua. Bagi saya, reaksi mereka lebih pada tidak keluar mengundi daripada pergi dan mengundi calon bebas ini. So ada juga memang kita lihat esok di Melaka ada sekumpulan undi yang telah keluar mengundi pada 2018 yang sekarang sebab perkembangan macam ini, fenomena lompat-melompat ini, akan duduk di rumah dan secara protes dia tidak akan keluar untuk mengundi ini. Jadi bagi saya, walaupun saya tidak lihat perkembangan calon bebas ini secara negatif, saya tidak melihat impak besar lah dari segi hasil pengundian esok malam. Baik, terima kasih saudara Siwa. In fact, sedar tak sedar saudara Siwa, kita sudah bersiaran 1 jam 5 minit. Betul, saya pun baru perhatikan, ya. Dan memandangkan, saya percaya saudara Siwa pun mesti ada tugasan lain untuk dengan PKR pada hari esok, memandangkan pilihan raya akan berada esok. Mungkin saya boleh mengambil peluang ini untuk meminta saudara Siwa membuat rumusan, terutamanya dengan mengkhususkan jika boleh kepada para pengundi PRN Melaka yang akan turun mengundi pada hari esok. Jika ada apa-apa pesanan, apa-apa nasihat, silakan saudara Siwa sebagai rumusan. Baik, terima kasih. Sebagai rumusan, mesej saya
adalah kepada pengundi Melaka lah, ya. Walau apa pun keadaan politik Malaysia, keadaan politik negeri Melaka, bagi pengundi tanggungjawab kita satu saja. Kita wajib keluar untuk mengundi. Ini penting. Walau apa kerisauan kita, keresahan kita, kemarahan kita tentang sistem yang berlaku dalam sistem, akhirnya penyelesaian itu jawapan kita kepada apa yang berlaku itu mestilah melalui undi kita. Itulah cara yang terbaik, dan bukan daripada kita buat keputusan macam kita tak mau lagi mengambil bahagian dalam sistem pilihan raya ini. Akhirnya menentukanlah kuasa untuk 5 tahun. Kalau kita tidak gunakan hak kita itu di bawah sistem demokrasi kita, kita bukan saja bazirkan hak itu, tapi kewajipan itu kita tidak tunaikan lah. Inilah harapan yang saya nak sampaikan kepada pengundi Melaka melalui forum ini lah. Dan saya ucap terima kasih kepada Piagam Rakyat dan kepada saudara Hanif atas peluang untuk mengambil bahagian dalam perbualan ini. Walaupun I was looking forward to jumpa dengan kawan saya, Dato' Reza, tapi mungkin itu kita akan buat pada masa depan lah, dalam forum-forum akan datang, ya. Itu saja. Terima kasih kepada semua. Terima kasih saudara Siva kerana meluangkan masa bersama kami dan memeriahkan program kami pada malam ini. Dan berkaitan Dato' Reza, saya percaya kita kena tuntut dia satu program dalam masa yang akan datang. Terima kasih saudara Siva. Kepada para penonton, sekian saja siri 6 berkaitan dengan bicara piagam. Dan kepada para pengundi Melaka, tanggungjawab anda adalah pada hari esok seperti yang disarankan oleh YBC Warasa. Tanggungjawab ini datang sekali sekala. Biasanya 5 tahun sekali. Kali ini 3 tahun setengah sudah sampai. Tapi laksanakanlah tanggungjawab anda dengan bijak dan dengan tanggungjawab yang tinggi. Dan kita harap walau apa sekalipun, maka keputusan yang akan terselah pada hari esok adalah untuk kebaikan negeri Melaka dan kesejahteraan negeri Melaka serta Malaysia secara amnya. Selamat mengundi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua.